Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua. Hari ini 13 hari bulan 3 2021. Sebulan je lagi sebelum bulan puasa. Selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama saya sekali lagi Ahmad Syan Fazli bin Khairi untuk kita punya sesi perkongsian FB Live malam ni mengenai kerjaya dalam STEM. Hari ni bukan nak kata kerjaya dalam STEM sangat, tapi kita nak ceritakan bahawa dia ada kerjaya-kerjaya yang lain untuk graduan-graduan yang lepasan dalam bidang STEM untuk masukkan dia. Jadi tak semestinya saja nak cerita pasal kalau dalam bidang sains, kena nak jadi saintis ke apa ke. Kalau nak ambil apa pandai fizik dengan matematik ke, nak jadi engineering. Tak semestinya macam tu. Jadi terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tengok minggu ni alhamdulillah banyak likers yang baru. Terima kasih banyak-banyak bagi siapa yang baru like. EduSpace ni merupakan penyedia perkhidmatan latihan untuk kanak-kanak sampailah dewasa. Selalunya kita buat banyak program macam program STEM, program kepimpinan dan juga untuk orang dewasa pun ada. Kalau nak tengok kita punya senarai program, boleh tengok dekat website kami www.eduspace.com.my. Jadi kalau macam tuan-tuan dan perempuan yang baru mengikuti program kita, FB Live EduSpace ni dia ada dua jenis. Yang jenis pertamanya ialah kita panggil perkongsian dari guru ke guru. Ini kita dah 2 bulan kita stop sekejap untuk dari guru ke guru sebab kita perhati banyak guru-guru sedang sibuk mengaturkan sesi persekolahan anak murid-muridnya. Jadi kalau macam sesi dari guru ke guru ni kita panggil cikgu-cikgu ataupun trainer untuk menceritakan apa kisah-kisah ataupun masalah-masalah dalam isu pendidikan yang terkini ataupun nak membincangkan approach pelajaran yang baru. Jadi itulah objektif utama untuk sesi FB Live dari guru ke guru. Yang macam minggu ni pula, ini dah edisi ke-11 dah, edisi ke-11 kerjaya dalam STEM, di mana kita panggil orang-orang yang masuk, yang pernah belajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan matematik ataupun orang yang sedang dalam berkerjaya dalam bidang tu untuk berkongsikan pengalaman diorang belajar, pengalaman diorang bekerja dalam bidang tu. Jadi kita nak bukakan minda sikit, sebenarnya luas perspektif pekerjaan bidang sains ni kan. Jadi pada minggu ni saya sangat bertuah kita ada tukar-tukar kita punya tajuk sikit kan. Kalau macam minggu lepas kita ada sesi FB Live ya ke kan. Dan sebelum daripada tu kita ada IR Alauddin menceritakan pasal kejuruteraan elektrik. Jadi pada minggu ni saya sangat bertuah kerana kita ada sahabat lama saya, Nur Hafizah, yang sekarang berada di Johor, sekarang ini bertugas di AADK Negeri Johor. Kita akan membincangkan sedikit sebanyak mengenai Science of Addiction kan. Kalau ada cikgu-cikgu kat luar sana tengok saya post dekat Facebook, dia kata ketagihan ni, ketagihan dadah ni sama ke macam ketagihan tengok drama Korea ke ataupun ketagih makan nasi kandar kan. Jadi Assalamualaikum Fiza, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sihat-sihat. Alhamdulillah. Jadi selamat datang pada kita punya program FB Live ni. Macam mana pekerjaan masa PKP ni? Rancak ke macam mana? Rancak tu macam KPI tu tetap kena penuhi, kena buat juga. Rancak tak rancak pun memang kena buat. Cuma sekarang ni dalam norma baru ni kita kena fikir cara baru lah. Kena advance lah kiranya. Menggunakan cara baru, norma baru lah. Macam tu lah. So kita tak boleh buat program semuka. So kita macam terpaksa go for another way of program. Guna online. Macam tu lah. Tapi idealnya kita nak jumpa face to face lah kan, secara idealnya. Betul. Touch dia tu lain. Betul, saya sebagai kalau kita buat program STEM pun terasa kalau budak-budak tak kena kan. Jadi pertama sekali sebelum saya mula bagi soalan mukadimah pada sahabat saya ni, saya nak mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah 3 kali dah mohon maaf dalam rasanya dah lebih daripada 10
sesi FB Live. Bukan, dah lebih daripada 20 sesi FB Live. Saya minta maaf dah kali ketiga. Sebab apa, saya membesar di Pulau Pinang. Jadi saya kadang-kadang kalau jumpa kawan-kawan di belah utara ni memang secara automatik dia terkeluar cakap utara tu kan. Jadi saya mohon maaf pada saudara perempuan, kita nak bagi mudahkan cerita dia. Okey, baik, kita punya soalan mukadimah kan. Jadi mungkin Fizah boleh ceritakan sikit apa jawatan Fizah sekarang ni dan macam mana skop kerja dia. Silakan. Okey, alhamdulillah sekarang saya sebagai pegawai anti dadah di AADK Negeri Johor memegang portfolio dalam bidang pendidikan pencegahan dan kesedaran awam. So saya lebih kepada kesedaran awam lah sekarang. Macam mana, kiranya kesedaran awam ni memang benda yang selalu kena buat lah kiranya. Benda ni macam kita nak sedarkan komuniti bahawa sebagai langkah pencegahan lah sebelum terlibat lebih jauh dalam masalah penyalahgunaan dadah ni kan. Macam itulah lebih kurang. So kita sampaikan mesej anti dadah tu, tak kira apa dua cara. Melalui media, melalui kita kata media semuka, media sosial, media baru, media elektronik, radio, semua kami masuk. Terpaksalah macam tu je cara untuk kita sedarkan rakyat kan, kita punya masyarakat bahaya dadah ni sebenarnya. Punya realiti dadah tu kat mana kan, macam tu lah. Cuma bila orang awam dengar pasal AADK ni kan macam, weh AADK lah ada pergi gempur sarang dadah ke? Bisa kena PAD tak? So far dalam menggempur sarang penagihan dadah ni tak pernah lagi lah. Tapi saya pernah join satu program pembersihan sarang. Pembersihan sarang ni kita pergi waktu bukan gempur lah, kayaknya bukan operasi lah. Dia cuma macam kita tempat tu memang sah, memang dah sahih, memang tempat sarang penagihan. So kita pergi, kita clearkan, kita buat tempat tu jadi tempat yang baru yang macam orang lain boleh sama-sama gunakan. Macam selalunya macam kawasan sarang ni kawasan semak-semak macam tu tau. Orang lain takut tau dengan ular lah apalah kan semua kan. Tapi golongan-golongan ni dia orang punya berani tu lain macam tau. Boleh duduk di kawasan-kawasan semak-semak tu. So kita kita ni macam ADK ni kita tak boleh buat kerja in silo lah, macam kerja seorang-seorang. So kita ajak beberapa orang lagi, kita cuci kawasan tu. Kita dengan komuniti semua, dengan jabatan-jabatan, agensi, NGO semua, kita joint venture, kita bersihkan kawasan tu. So kawasan tu dia macam kita bangunkan sebagai tempat yang baru lah, macam lebih bersih lah, kita buat macam padang rekreasi macam tu lah lebih kurang. Dan tu pernah. Kalau gempur sarang tu itu lebih pada tugas penguatkuasaan lah. Saya di bahagian pencegahan ni dia lebih kepada macam tu lah, kerja lembut-lembut sikit lah dia kata. Boleh nampak lah sebenarnya AADK ni dia ada beberapa jabatan lah bawah AADK tu. Satu dia macam Fizah di bawah jabatan pendidikan, pencegahan kan. Yang menggempur-gempur tu mungkinlah dalam perundangan penguatkuasaan dan sebagainya. Betul, ada jabatan-jabatan lain. Okey, ni saya cerita sikit lah. AADK ni bidang tugas dia ada beberapa ni lah, yang utamanya mainnya kita ada 4 lah. Bahagian pendidikan pencegahan dan kesedaran awam tadi tu, kita ada rawatan, perubatan dan pemulihan. Kat sini lah ada pusat rawatan dalam komuniti. Kalau dalam komuniti ni biasanya AADK negeri dan daerah lah yang buat. Kalau rawatan dalam pusat, pemulihan dalam pusat, biasanya di pusat, kalau dulu kita panggil pusat serenti kan, sekarang kita panggil pusat pemulihan penagihan narkotik atau PUSPEN. Nama dia PUSPEN lah sekarang. Dia ada yang untuk sukarela dan untuk kemasukan secara sukarela atau dengan perintah mahkamah. Kemudian kita ada penguatkuasaan dan keselamatan. Ini yang gempur-gempur tadi tu kan, operasi-operasi ni dia orang lah yang buat. Yang ni dia orang banyak dengan polis-polis semualah. Lepas tu lagi satu kita ada bahagian antarabangsa. Yang ni lain sikit, ni bahagian HQ lah kayaknya, di ibu pejabat. Dia orang lebih kepada macam mana perkongsian idea di peringkat antarabangsa untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ni. Sebab kita tahu kan masalah dadah ni bukan masalah Malaysia je tapi satu dunia.
Memang besar kata-kata yang kat luar tu kita tak tahu macam mana kan. So kemasukannya tu macam mana kita nak sekat supply dan demand tu, itulah yang diorang punya nilai tu. Saya pun belum masuk lagi bahagian tu. Tak mahir lagi lah. Jadi kalau macam kita nak kalau macam kerja Hafizah kan, dulu belajar dalam bidang apa? Okay, ni lain sikit lah. Kalau ikutkan macam AADK ni, dia lebih kepada social science lah, lebih pada psikologi, counselling macam tu lah, bahagian pemulihan yang touch dengan orang dari segi orang kata apa empathy, sympathy semua tu kan. Macam saya pula, lain je saya daripada bidang sains tulen lah. Pure science, saya daripada form 4 lah kan, form 4 memang ambil fizik, biokimia tu, memang tak pernah terlintas dalam kepala nak masuk dalam bidang psikologi kan, macam tu dalam bidang social science ni. So dia lebih kepada macam sama, macam Shihan cakap tadi, biasanya STEM ni doktrinnya kalau tak ambil medik, ambil engineering kan. Tak pun jadi saintis, macam kita SMKA dulu jadi ustazah macam tu kan. Tapi sebenarnya dia punya bidang dia tu luas lagi. Bila kita masuk U, kita dah nampak sebenarnya dia bidang STEM ni bukan sekadar medik, engineering semua tu je. Bila masuk dalam macam bio sendiri pun, macam saya sebelum tu saya bagi tahu saya lulusan sarjana muda sains biokimia. So dia lebih kepada biologi lah. So bila masuk dalam biologi, cerita sikit biologi kan. Masuk dalam biologi ni baru kita nampak biologi ni cabang dia sangat luas lah. Jadi genetiknya, bioteknya dengan pure biologinya, alam sekitarnya lagi. So dia banyak, terlalu banyak. So biochem ni pun, kalau masuk biochem ni pun kita dengar bio dengan kimia kan. Ini pun dah kalau ikutkan dia macam dah terpecah dua lah. Dia ada bio dan kimia kan. Tapi sebenarnya dia more to biologi lah. So kita belajar pasal organisma dalam badan kita ni lah. Tak kisahlah apa benda hidup lah, metabolism dalam badan lah. Macam tu lebih kurang. Tak kisahlah kita living things lah dengan benda-benda hidup kan. Macam tu lah. Jadi masa saya research mengenai kerjaya sebagai pegawai pencegahan dalam bidang pendidikan ni kan, dia kalau kita tengok di Suruhanjaya SPA, Perkhidmatan Awam, dia tak ada specify kan kita nak ijazah saja muda dalam sains ke apa ke. Tapi mungkin Fiza boleh ceritakan dekat penonton kat luar sana, dia sebab penonton EduSpace ni banyaknya guru-guru dan ibu bapa. Mungkin ada kelebihannya kalau kita background dalam sains, lepas tu kita masuk kerja dalam macam ni. Okay, sangat membantu sebenarnya kalau kita background sains ni, tambah-tambah pure sains. Sebenarnya saya pun bukan saya seorang je sebenarnya pure sains dalam ADK ni, ada beberapa orang lagi lah. Saya rasa ramai lah yang mungkin senior-senior atau ni kan, yang lain-lain lah. Tapi dalam batch saya, ada saya dengan seorang lagi kawan saya dalam bidang kimia, pure chemistry. So benda ni sebenarnya bila kita macam kita tahu sains, so bila kita macam nak ceramah atau dalam pemulihan, so benda tu sangat membantu. Macam kita dadah ni kita cakap musuh kan, musuh kita. Jadi macam untuk kita kenal musuh, untuk kita nak bantras, nak perang dengan musuh kita ni, kita kena faham dulu siapa dia sebenarnya. So macam mana dia bertindak dengan kita, macam mana dia punya action kan, mechanism of action dia tu. So bila kita dalam bidang sains ni, so kita nampak lah benda tu, dadah ni sebenarnya dia attack kat mana. So kat mana yang kita boleh kita boleh bantulah macam mana kita nak buat dengan dia orang ni, macam mana pemulihan yang sesuai, macam mana pencegahan yang sesuai kan. Jadi sebab kita tahu sebenarnya addiction ni, saya sentuh sikit lah, addiction ni sebenarnya penyakit tau. So dia perlukan rawatan. So tak semua orang faham benda tu. So macam kami di bahagian pencegahan dan pemulihan sendiri pun, macam mana kita nak kurangkan stigma masyarakat tu. So kat situ kita kena faham, bila kita ada brief idea lah kan, macam dalam bidang sains ni, so kita tahu macam mana kita nak terangkan pada masyarakat kenapa dadah ni salah dan kenapa ada dadah yang betul. Macam tu lah lebih kurang. Dia lebih kurang macam tu lah. Ini memecah setengah kepercayaan setengah orang sebenarnya. Kata kalau ambil bidang sains kena
kerja dalam bidang sains je. Tapi sebenarnya kalau kita masuk dalam bidang social science pun, pengetahuan background dalam sains tu sangat membantu untuk kita buat mungkin tambah baik modul ke apa, ataupun kita memberikan ceramah kita dengan lebih baik kan. Betul. Jadi ingat tu, kalau penonton-penonton luar sana, kalau ada adik-adik ataupun anak-anak yang dah kata tak minat lah sains kan, ini common theme dalam kerjaya dalam STEM ni sebenarnya. Bila kala kita kata macam tak minat sains, tapi bila dah besar nanti mungkin ada intersection di dalam kehidupan kan. Jadi kalau macam dulu, betul, sangat-sangat. Ya, kalau macam dulu Fizzah, kalau masih ingat saya di sekolah, mungkin saya ni mat kimia kan. Kalau dengar je biologi ataupun masuk je kelas biologi, mulalah rasa macam nak mual-mual semua kan. Dia macam dah tak tahan kan. Tengok bio je, tengok sel dah tak tahan kan. Cumanya bila saya masuk dalam ijazah, saya belajar benda ni sendirilah, bahawa kita tak boleh selamanya tinggal, kalau kita minat kimia, selamanya kita akan terisolasi dalam kimia. Ada pula walaupun saya dapat lari daripada subjek biokimia dalam masa saya ambil degree, tapi ada juga subjek nama dia medicinal biology. Jadi kenalah belajar pasal mekanisme dan sebagainya kan, dia punya neurotoksin dan sebagainya kan. Jadi ini membawa kepada kita punya topik utama kita malam ni kan. Kita nak ceritakan pasal science of addiction ni kan. Jadi apa sebenarnya sains di sebalik penagihan ni sebenarnya? Silakan. Okey, kalau nak diceritakan pun susah jugalah kan. Benda ni bukan kalau nak cerita secara ringkas ni sangat susah lah. Kita belajar satu semester tau. Benda ni kan. Dia lebih kepada, kita cakap neurochemistry lah, neurochemistry dan toksikologi kalau ni lah kan, farmakologi kan macam tu. Cuma saya tak spesifik terus dalam farmakologi. Kalau tanya kawan-kawan yang ambil farmasi mungkin lebih faham lah apa yang berlaku kan. Setiap pharmacodynamic dan pharmacokinetic drugs tu sendiri kan. Okay, saya share sikit lah apa yang saya ingat, apa yang saya masih guna kan. Okay, sebenarnya kita sentuh sikit pasal drugs lah. Drugs ni dia ubat tau. Memang kok mana pun drugs ni adalah ubat. So dia yang salahnya bila disalah gunakan. Kita kalau ambil farmakologi, saya rasa dia ada satu statement tu, dose make poison, the dose make poison. Ini toksikologi, farmakologi mesti ayat pertama yang keluar daripada subjek tu mesti ayat tu. Sebab itu bila kita salah guna, maksudnya kita dah cara kemasukan salah, kita ambil berdasarkan dos yang salah tanpa preskripsi yang betul kan. So benda tu dah disalah guna. So bila salah guna tu mungkin kalau kurang dos tu mungkinlah okey kan. Taklah bagi efek, tapi kalau lebih. So lebih tu yang menyebabkan withdrawal lah, apalah semua kan. So bila addiction ni sebenarnya, dia sebenarnya kita panggil dia touch feeling kita tau. Pleasure. Rasa gembira dalam kita punya badan, macam Shihan cakap apa, nasi kandak lah apa. Beza ketagihan nasi kandak, cerita Korea dengan drugs ni kan. Okay, dia persamaannya adalah feeling pleasure tu. Rasa gembira bila tengok macam kita makan nasi kandak tu sedap kan. So benda tu dah touch dalam kita punya otak. Benda tu dia macam dah keluarkan, kita panggil neurotransmitter tau dalam otak ni. Dalam central nervous system kita dia ada satu benda tu, chemical tu dipanggil neurotransmitter. So neurotransmitter ni yang transmitkan message dalam badan kita, keluarkan hormon-hormon lah apa semua tu kan. Jadi bila feeling pleasure tu muncul, so benda tu dia akan trigger lah, neurotransmitter ni dia macam trigger untuk keluarkan dopamin. So dia panggil satu neurotransmitter ni, nama dia dopamin ni yang menyebabkan pleasure feeling tu, rasa gembira tu kan. So bila dalam konteks macam nasi kandak dan cerita Korea tu kan, itu dia benda tu macam natural lah, kita panggil semula jadilah dalam benda yang semula jadi. So benda tu macam dia boleh regulate balik. Kita ada dalam
neurotransmission punya ni lah, dalam central nervous system ni pula dia ada inhibitor excitatory kan, macam yang keluarkan dan juga yang inhibit, yang stop kan. So bila benda tu dalam natural, badan kita boleh metabolize. So bila melibatkan dadah, ini yang bezanya ni, bila melibatkan dadah tu dia dah alter tau. Dia dah alter kita punya sistem. Itu yang menyebabkan penyakit. Dia bila alter je organ kita pun dah berubah. Pengeluaran neurotransmission tu pun dah lain. Protein-protein yang terhasil pun dah lain. Itu yang menyebabkan paling teruk memang psikosis lah. Penyakit mental lah. Kita panggil drug induced psychosis. Itu yang seteruk-teruknya lah sampai ke tahap tu. Bila melibatkan neuron system ni kan, neurochemistry ni memang macam tu lah cerita dia. Dia macam psikosis tu kan. Itu yang kita risaukan. Macam tu lah. Apa lagi? Jadi sebenarnya dia ialah satu tindak balas yang semula jadi bila kita tengok sebab itulah juga kita mungkin termotivasi dengan satu benda bila kita macam cerita tengok cerita Korea tu kan. Jadi bila kita rasa seronok menengok cerita Korea tu, sebenarnya apa yang berlaku ialah otak kita yang mengeluarkan hormon seronok tu, dopamin neurotransmitter dopamin. So dopamin ni dia akan excite kan bila dia kita punya otak, kita punya neuron system tu excite kan dopamin ni akan hantar message lah pada badan kita untuk keluarkan lebih lagi hormon-hormon gembira kan. Macam tu lah. So kita pun rasa happy lah kan. Cumanya bila kita berlebihan tu itu yang ni tu, dan mungkin kita tengok dos yang kita terima dalam natural proses, kita makan nasi kandar ataupun tengok cerita Korea ni mungkin tak sebanyak kita dalam dadah tu, betul tak? Betul. Dia lagi isu bila dadah tu boleh mimik. Dia boleh sama macam chemical yang ada dalam dopamin tu. So dia dia sendiri bertindak balas seperti dopamin. Itu yang jadi lagi teruk lah. So ada yang macam tu, dia drugs ni kan kita tahu macam-macam action dia. Action dia tu kita tak boleh macam lamsamkan lah. Dia setiap drugs dia ada action yang berbeza kan. Sebab tu kita perlukan prescription kan. Jadi bila ada drugs yang dia macam katalah mimik dopamin, level dopamin dalam kita punya sistem ni katalah levelnya dalam beberapa mg je. Contohlah, saya pun tak tahulah, tak kaji habis kan berapa mg je dalam kita punya sistem. Tapi bila ada drugs yang mimik, dia dah lebih dah. So bila dah lebih tu dia macam euforia dia tu terlebih, kegembiraan dia tu terlebih kan. Itu dah jadi satu isu. Itu kalau dia mimik. Ada satu lagi, dia macam blockkan terus kita punya receiver katalah kan. Kalau belajar neurologi kan dia ada transmitter dengan receiver kan. Jadi dia blockkan receiver tu. So kita tak boleh terima message. Itu pun dah jadi lain macam lah dia punya tu kan. So drugs ni dia punya action ni tu berbeza. So maknanya kita tak boleh berfikir lah macam tu, tak boleh fikir ataupun kita tak boleh nak bergerakkan anggota badan begitu kan. Lebih kurang lah macam tu lah. Kita punya cara ni pun dah berbeza lah. Macam kita macam body kita interact dengan sesuatu benda tu pun dah jadi beza lah. Dia macam efek metabolism lah. Bila dia melibatkan kan kita tahu central nervous system ni yang control semua dalam badan kita kan. So bila dah benda tu sendiri pun dah macam controller kita pun dah problem, yang lain-lain pun memang akan problem. Okey, baik, kita dah nampak dah kita punya topik ni semakin panas kan. Terima kasih banyak-banyak pada panas betul. Pada siapa yang menonton, kalau tuan-tuan dan perempuan mempunyai ada persoalan ke apa, insya-Allah kita boleh kita boleh sama-sama kongsikan ilmu. Assalamualaikum Puan Salina Johari. Assalamualaikum semua dia kata Okey, terima kasih. Jadi kita punya sesi ni semakin panas. Jadi saya sangat tertarik bila Fizah kata cerita tadi pasal
dadah ni ialah ubat. Tapi apa yang membezakan dia nak memberi manfaat tu ialah dos dia. Kalau macam sesiapa yang belajar chemistry pun, katalah macam saya ada air pun, sebotol air pun, dia pun boleh membawa mudarat juga jika kita minum berliter-liter sehari kan. Jadi apatah lagi bahan-bahan kimia yang mampu merosakkan kita punya sistem nervous, kita punya emosi, kita punya cara berfikir. Betul tak? Jadi yang jadi masalah kat sini sebab saya hobi saya menonton dokumentari di YouTube. Jadi ada satu channel ni nama dia Vice. Di Vice ni dia banyak bercerita pasal dadah lah. Dia apa yang masalah ni ialah dadah yang dijual di pasaran luar ni bukanlah semata-mata dadah, tapi dia ada bubuh benda lain lagi dalam tu. Yes, betul. Boleh ada kupasan lagi tak? Benda ni macam menarik lah sebenarnya bila kita sebut pasal dadah. Dadah sekarang dengan dadah dulu tak sama. Itu yang macam saya sebelum saya masuk ADK, kita tahu dadah yang kita tahu heroin, ganja, semua tu kan. Tapi sebenarnya dia punya broad dadah tu, dia punya luasnya bidang dadah ni sebenarnya lagi dahsyat. Sekarang ni kalau mungkinlah Syihan dengan penonton lain ada sedikit makluman lah kan. Sebenarnya kita dalam proses nak gubal akta baru tau. Sebab akta dadah berbahaya tu dah bukan kita kata tak relevan, tapi macam banyak benda yang banyak dadah yang ada sekarang tapi tak ada dalam jadual. So kita banyak kita tak boleh nak kuat-kuasakan undang-undang disebabkan tu. Contohlah dia ni classified kan, tak boleh cerita sangat lah kan. Tapi macam tu. Dia punya ni lah, dia punya realiti sekarang lah. So kita cuba untuk dalam proses untuk gubal akta baru atau tak ingatlah nama dia, tapi berkaitan dengan kita ubah sikit lah, kita panggil substan lah atau penagihan substan lah sekarang. Lebih kurang macam tu, saya lupa lah nama dia kan. Atau tu lah, tapi macam tu lah, dia lebih kepada substan sekarang. Substan abuse. Kalau kita google pun sekarang pun macam drugs ni, dia tahu drugs tu adalah ubat kan. Tapi sekarang ada satu lagi ni yang isunya yang jadi trend ni adalah substan. Bahan-bahan kimia ni yang dibuat dadah kan. Itu yang memang mencabar lah bagi kami di ADK pun mencabar. Macam kita kata ketum lah kan. Ketum ni, ketum ni pun isu dia tak ada dalam jadual dadah berbahaya tu sebenarnya. So dia di bawah akta racun, KKM punya. So dia ni kan di bawah dengan farmasi lah kan. So kita tak boleh kuat kuasa sebab kita di ADK, kita punya punca kuasa adalah akta dadah berbahaya. So bila ni kita bila melibatkan ketum, kita tak ada kuasa. Macam tu lah lebih kurang kan. So kita boleh charge pun di bawah akta racun lah. Macam tu. So bila dibuatnya akta yang baru, so dengan harapan kita boleh bantu untuk kuat kuasakan undang-undang untuk bahan sekali. Macam tu. So sekarang memang sangat-sangat dahsyat dia punya tu, macam yang cakap campuran-campuran yang tak apa-apa tu kan. Tu kimia-kimia yang pelik-pelik dicampur sama, lepas tu dia boleh menghasilkan satu efek yang kita kata sangat dahsyat lah pada badan kita kan. Dia punya feeling good dia tu lain macam kan. So itulah yang yang jadi cabaran sekarang lah. So macam dadah syabu ni pun kan. Sekarang trend sekarang, saya cerita sikit lah. Trend sekarang adalah dadah jenis metafetamin lah. Metafetamin ini dadah untuk golongan belia lah sebenarnya. Kalau dulu trend utama dia adalah heroin. Dadah jenis heroin lah, opek lah yang suntikan, yang jenis suntik. Tapi dia lebih kepada golongan-golongan yang dewasa sikit lah. Golongan yang muda ni sekarang yang paling dan kira macam search lah, dia punya trend tu search kan adalah methamphetamine lah, syabu, jenis ais semua tu kan. Kalau tanya budak-budak pun sekarang semua budak-budak dah ni lah tahu lah. Sebut ais je memang tahu sangat kan. So benda tu dia jadi cabaran lah.
Jadi gateway drug lah ni. Apa recreational kan, kita recreational. Dah ada jenis rekreasi lah kan, untuk apa, nak tenangkan fikiran lah, nak bagi kalau itu yang jenis rekreasi. Ada yang dadah ni dia ada banyak jenis. Dia ada banyak classificationnya kan. Dadah yang jenis yang depression, yang penenang kan, depression penenang. Lepas tu dadah jenis yang stimulan, perangsang. Dia macam tu. So dadah yang jenis campuran, macam-macam lah. Mungkin ada kita punya penonton kat luar sana mungkin ada tanya-tanya kan, sebenarnya dadah ni ada berapa jenis, boleh kupaskan apa yang utama? Okay, yang utamanya kalau kita dadah ni kalau ikut dasar dadah negara lah kan, kita follow dasar dadah negara ni. Dadah ni dia terdiri daripada 4 jenis dadah. Ada dadah jenis depression, dadah jenis stimulan, dadah jenis apa satu lagi jap saya pernah lupa. Ada satu lagi yang satu lagi campuran, dadah jenis campuran depression dengan ni, dan sekejap saya cakap. Sorry lah, kena buka nota sikit. Dah lupa. Setiap satu tu dia mempunyai kesan yang berbeza. Kesan yang berbeza, betul. Kalau dadah jenis depression ni, dia macam lebih kepada penenang lah. Dadah jenis penenang kan. Dadah depression, kemudian lagi satu hallucinogen. Okay, saya sentuh sikit lah. Kalau stimulan ni dia lebih kepada untuk kita kata perangsang. Macam dadah jenis syabu semua tu adalah dadah jenis perangsang lah. Dia stimulan, amphetamine type stimulan, ATS lah kan. So dadah-dadah ni yang menyebabkan kita tak boleh tidur malam, kita lagi rasa macam mana meningkatkan kononnya metabolism kita lah kan. Dia macam susah kita macam kalau nak stay up lah, nak nak bagi kuat lah, macam tu lah. Jadi kalau kita tengok macam ada satu kes sebenarnya, ada seorang. Saya punya ni line. Okey je, tak ada masalah. Okey ke line? Sorry. Okey. Jadi kalau saya teringat sebab saya ada mengikuti satu ahli psikologi, mungkin ada yang kenal lah, ada di luar sana, nama dia Dr. Jordan Peterson. Dia ahli psikologi berasal dari Amerika. Pada satu hari dia ada jamuan keluarga. Kemudian bila dia ada jamuan keluarga tu, dia makan makanan yang disediakan oleh keluarga yang menerima dia tu. Kemudian dia mempunyai tindak balas alergi. Jadi tindak balas alergi ni bukan sahaja teruk macam kalau orang makan udang paling kuat hidung bersih, hidung berair ke, bersin-bersin ke, gatal ke apa. Dia tindak balas dia sampai macam tidur malam lah apa semua. Jadi untuk merawat dia punya dia doktor kat sana lah. Ni saya panggil satu kesilapan. Dia memberi satu ubat untuk bagi dia tenang mengenai anxiety benda tu. Tetapi ini sedikit malang lah bagi profesor tu, bila dia ambil ubat tu terlalu lama. Jadi bila mungkin dia punya anxiety dan dia punya reaction terhadap dia punya tindak balas makan tu mungkin dah kurang. Jadi bila dia nak keluarkan, nak berhentikan ambil dadah tu, dia mulalah mengalami, kita panggil withdrawal symptom. Jadi boleh ceritakan sikit dah withdrawal symptom tu apa sebenarnya? Betul. Dia macam satu kita macam mana yang cakap, bila kita withdrawal ni kan, bila kita tak dapat dah benda tu, dia macam gian.
rasa gian kan. Bila kita dapat, kita tend untuk mencari. So benda tu dia macam mana badan kita nak flush semua benda tu daripada semua dadah tu daripada badan kita tu. So dia macam dalam tempo tu dia berlakulah withdrawal system ni. Dia macam dia jadi kalau tadi yang saya dengar lah, saya tak pernah tengok tau benda ni. Ini kira kawan-kawan lah yang cerita. Kalau dalam pusat kita ada sebelum dimasukkan ke pusat kita ada 14 hari detoksifikasi. So untuk buang semua tu lah. Waktu tu kira memang satu jangka masa yang sangat menyedihkan lah sebenarnya. Dia macam mana kita tak dapat benda yang kita nak kan. Macam tu lah kita jadi dia punya perasaan dia tu satu dari segi emosi lah kan. Kita nak asyik teringat je benda tu. Lagi satu dari segi kita punya macam saya cakap metabolism badan kita lah. Itu yang menyebabkan kadang demam lah, gigil macam tu kan. Dia macam mana badan kita dah biasa terima benda tu, lepas tu tiba-tiba stop stop secara macam drastik kan. So dia macam berlaku kejutan lah. Tu ada yang demam, ada yang terberak, terkencing macam tu lah dia punya isu dia tu. Macam tu lah. So withdrawal ni bukan bukan satu benda yang seronok didengar sebenarnya. Yang kita selalu tengok dekat TV yang orang menggigil tu, orang yang meraung tu, itulah sebenarnya withdrawal syndrome tu sebenarnya kan. Withdrawal syndrome dia tu. Betul. Sindrom tarikan lah kita kata, dia nak lepaskan diri dia daripada benda tu nak berhenti tu. Itu memang dahsyat lah. Saya harap tak tengoklah benda tu, takut, tak tahu lah macam mana nak hadap. Sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi mungkin topik yang kita ringan sikit lah. Mungkin ada yang di luar sana, mungkin ada yang rakan-rakan ke atau ahli keluarga kata macam apakah jenis bantuan yang ada kalau individu tu kalau nak dapat pemulihan. Kalau di AADK kita ada talian hotline lah. Kalau macam ada ahli keluarga atau orang terdekat kita terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah ni, boleh kontak talian hotline. Saya sebutkan sekarang lah 03 8911 2233. Ni call je talian hotline ni. Memang nanti kalau kita nak dapatkan khidmat nasihat pun boleh. Ini memang dibuka 24 jam. Atau boleh WhatsApp juga 019 626 2233. Ini memang hotline lah. Atau boleh juga datang ke AADK terdekat untuk dapatkan khidmat nasihat, advokasi dan sebagainya lah. Kalau ni pun kita ada program-program juga. Kita pergi ke rumah, buat outreach, kita rumah ke rumah kan, kita buat advokasi untuk ajak dia orang ni. Kalau ada ahli keluarga yang terlibat, boleh datang, kita bawa secara sukarela ke pusat-pusat terdekat lah. Pusat-pusat pemulihan pun ada buat. Semalam pun saya baru tanya kawan saya, ada tak dia orang buat kan. Memang dia cakap ada. Dia orang pergi ke rumah, advisekan family tu untuk bawa, kalau ada anak dia yang terlibat, bawa ke pusat. Kita ada pusat sukarela. Dan kita juga ada pusat yang atas perintah mahkamah lah. Pusat sukarela kalau dekat Penang kan, kita ada Bukit Mentajam. Puspen Bukit Mentajam. Kalau kat Johor ni Puspen Tampui, tapi Puspen Tampui pun dah nak tutup. Puspen Tampui ni pula khas untuk psikosis. Ada yang ada problem dengan mental lah. Tapi dia dah nak tutup lah bukanlah tutup sepenuhnya. Dia macam untuk construction lah, dia nak buat baru, nak perbaharui. Macam itulah, renovation. Bukan construction, renovation. So ada macam-macam. Yang penting jangan takut bila dengar nama ADK tu. Datang je, kami ni semua mesra pelanggan gitu kan. Datang je, kita akan advise lah apa yang kita boleh bantu. So kalau diceritakan perkhidmatan pula, memang kita akan cuba masuk ke tempat-tempat yang macam kita ada persepadanan lah. Kita panggil kawasan berisiko tinggi.
So dalam persebadanan ni kat situ kawasan-kawasan yang digariskan sebagai berisiko tinggi ni, so kita fokus di kawasan tu untuk program pemulihan, program pencegahan, program penguatkuasaan pun di situ. So kat situ kalau nampak je orang ADK boleh approach. Jangan takut, kami tak kami tangkap, kalau kami tangkap pun percayalah untuk pemulihan. Bukan untuk menghukum tapi untuk pulihkan. Jadi jangan takut, datang je jumpa. So kalau ada program, kalau dengar program ADK ke, join je. So kita akan kat situ kita akan bagi sedikit lah nasihat atau apa-apa input lah yang kita boleh bantu semua orang daripada terjebak lah dengan masalah penyalahgunaan dadah ni. Macam tu lah, cerita dia sikit-sikit. Cerita panjang ni kena buat ceramah Itulah. Jadi dia bersangkutan dengan kita punya soalan sebelum ni kan. Mungkin ada tips ke apa ke, mungkin ada yang tips rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang ingin menyokong pemulihan orang-orang yang rapat dengan diorang tu. Ada apa do and don'ts? Ada yang benda pantang larang ke apa dan sebagainya? Dekat? Paling utama adalah stigma. Saya ada sebutkan tadi stigma tu. Macam mana yang apa kalau kata do and don'ts ni, stigma tu adalah big don'ts lah. Jangan ada stigma dalam kita punya itulah kepada klien ADK ni. Sebab dia orang ni tak semuanya terlibat dengan dadah atas macam kadang kita kata kesilapan lah. Dia orang tersilap sebenarnya. So dia orang ni ada lagi peluang untuk berubah. So tapi kalau kita sebagai ahli keluarga pun kurang support dan kita sendiri pun ada stigma pada dia orang ni, so susahlah dia orang nak berubah kan. Jadi sama ahli keluarga, komuniti, so kita kena sama-sama bantu lah sebenarnya. Jangan tinggalkan dia orang. Macam itulah. Jangan biarkan dia orang sendiri melawan trigger tu. Kadang kesian lah pada dia orang kan. Kita macam ADK dia orang selalunya committed datang. Kebanyakan klien ni dia orang committed datang program, datang ni, tapi bila kadang tu bila ada trigger dia orang dah terpaksa dia macam relax balik. Tak ada support system macam Syihan tadi kita sembangkan support system kan. Support system tu kalau tak ada dalam family itu yang menyebabkan kita macam rasa down kan. So bila rasa down tu itu yang dia punya possibility untuk relax tu tinggi lah. So banyak benda sebenarnya. Daripada ni macam kawan-kawan yang kawan dia orang yang lama yang sebelum ni ajak dia orang join, itu kita cuba jauhkan. Macam itulah tu kepentingan family ni untuk kenal siapa dengan siapa ke anak-anak dia berkawan. So itulah. Ini mesej penting sebenarnya sebab ada sebab saya tanya soalan ni. Ini satu mesej yang penting. Yang ni sebab saya bukan ada pengalaman dengan orang yang mengambil dadah, tapi saya ada pengalaman dengan adik-adik yang di bawah kita panggil community service order, perintah komuniti oleh mahkamah. Jadi diorang ni dia adik-adik ni dia atas 18 tahun tapi bawah 23 tahun kalau tak silap saya. Jadi bila diorang disabitkan kesalahan di mahkamah atas pelbagai sabitan, mahkamah decide untuk tidak membawa diorang masuk penjara tapi bawa community service tu sebagai salah satu cara dia lah. Jadi cumanya apa yang saya nampak dengan adik-adik ni ialah support sistem tu sangat penting. Support system macam Fizah kata tadi, yang nombor satu support system yang paling kuat ialah mak bapak sendiri. Jadi kalau macam ada seorang adik tu kena tangkap dengan akibat merempit kesalahan kan. Jadi terpaksalah pergi dah dapat dah kena sentence mahkamah tapi dapat convert kepada community service. Jadi pun datanglah orang daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat kata okey ni ada tiap bulan ni datang kat sini kita buat kerja, kita nak habiskan bilangan hours orang. Tapi bila tunggu tak datang. Tak datang. Jadi call lah mak ayah ni mana ni? Entahlah dia tu, biarlah dia.
Jadi benda ni kita tak nak macam ni. Jadi sikap-sikap yang betul dia tidak membantu untuk perubahan positif dia. Yang keduanya yang saya nampak orang betul, kalau kita layan diorang ni jahat macam mana pun, kruk macam mana pun, kita layan diorang macam manusia, diorang jadi macam manusia. Kita jangan bagi dia dengan kawan-kawan lama tu. Kalau kita letak dalam sekumpulan ustaz, mungkin dia orang pun jadi ustaz juga. Kalau kita letak dia orang sama cendekiawan, dia orang pun boleh jadi cendekiawan. Mungkin dia punya social setting je tak betul. Jadi support tu penting lah sebenarnya. Betul. Saya tambah sikit lah, macam ADK sendiri pun kita tak boleh buat kerja secara silo lah. Tak boleh buat kerja sendiri. So sekarang ni memang kita giat untuk macam libatkan kolaborasi dengan NGO, dengan komuniti, supaya benda ni kita tak tangani secara macam kita orang je lah, macam Syok sendiri lah. So kita nak ada juga orang lain yang sama-sama dengan ADK untuk bantu dia orang ni. Tapi dalam masa yang sama dia orang jalankan peranan masing-masing. Contoh macam kata tadi Syihan cakap kalau berdamping dengan ustaz-ustaz kan. Macam tu kita juga ada program kan. Kita kalau dekat Johor ni lah, kita ada guru-guru apa yang kita panggil kira macam cikgu, bukanlah cikgu, dia orang ni macam di bawah jabatan kira macam jabatan agama lah. So dia orang bantu kita untuk sebarkan mesej-mesej yang tidak ada ni, macam program-program dengan klien semua di institusi dia orang sendirilah. So benda tu sebenarnya macam support, as a support system jugalah. Macam community sendiri pun kita ada caring community home, macam mana dekat situ community sendiri yang bantu masyarakat di community sendiri untuk ni lah macam mengurangkan dia punya tahap kira mengelakkan lah dia orang daripada relapse so, macam tu lah. Ya, betul. Jadi itulah dia macam betul, dia apa-apa masalah mengenai sosial ni, dia sebenarnya dia satu jaringan orang juga yang akan bantu. Kalau kita kata baru-baru ni kita ada masalah dalam isu pendidikan kan, dalam Malaysia ada kecoh mengenai pelaksanaan PDPR, mungkin usahanya banyak di pihak guru dan juga pendidikan, tapi sebenarnya seluruh komuniti juga main peranan. Mungkin ada ibu bapanya dan sebagainya. Begitu juga dengan masalah perbincangan topik kita pada malam ni kan. Jadi mungkin soalan terakhir mengenai dadah ni, kita mungkin kita dah berapa kali dah kita sebut istilah relapse ni, tapi penonton dekat luar sana mungkin tertanya-tanya kan, relapse ni apa sebenarnya kan, dan adakah dia satu perkara yang kerap berlaku dalam fasa pemulihan? Relapse ni dia macam kita kembali menagih. So macam dia orang ni biasanya kalau pusat ni biasanya 2 tahun pusat, 3 tahun pengawasan, lebih kurang macam tu lah diikut perintah mahkamah kan. So dalam masa pengawasan ni dia ada program-program lah dengan ADK. So dalam tempoh tu kita nampak okey sebab dia bersama kan, bersama dengan ADK, bersama dengan kira kata yang tadi tu support system tu kan. Dia ada kawan-kawan yang lain yang bersama-sama dengan dia, sama-sama senasib dengan dia kan. Tapi bila dah keluar daripada tempoh pengawasan tu, dia kembali semula ke komuniti, dah diintegrasikan semula dalam komuniti tu kan. Waktu tu lah dia akan berjumpa dengan kawan-kawan dia akan berjumpa balik dengan orang cakap dia macam trigger lah, kerinduan. Kerinduan dia tu lain macam. Itu yang menyebabkan relapse tu. Bila kadang-kadang tu tengok tempat yang dia pernah ni lah kan, tempat dia bergembira dulu tu kan. Tu pun dah macam aku nak try sekali lagi lah. Macam tu. Nak cuba balik sikit je. Dia macam why not kan, aku cuba sikit lah. Bila cuba sikit tu pun benda tu dia akan berpanjangan. Itu sebenarnya nak mengekalkan kepulihan tu sangat-sangat susah.
So sebab itulah kita orang di pencegahan ni, dia macam kita kalau boleh tu kita nak betul-betul bina satu tembok yang sangat tebal lah supaya anak-anak muda ni, tak kira siapa lah, kita yang golongan yang dah dewasa ni pun takkan mencuba. Bila dah start cuba tu susah nak patah balik tu, nak pulih tu susah lah nak cakap macam ni, memang susah lah nak kekalkan tu. Sebab tu kita tahun ni dan kita ada baru-baru ni lah, kita ada sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan. So kita punya tema tahun ni lebih baik cegah. So lebih baik cegah ni memang kiranya fokus kepada untuk bina wall tu lah, bina satu tembok tu. Kita nak sedarkan masyarakat yang memang lebih baik cegah tu adalah satu, bukan omong kosong lah sebenarnya. Kalau lebih baik cegah daripada belum terlibat tu adalah jauh lebih baik daripada lebih baik cegah penagihan semula. Lebih kira macam nak cegah relax tu lagi dia punya usaha tu lagi mencabar berbanding dengan saya di pencegahan ni. Di peringkat pemulihan tu sangat-sangat susah. Memang dia punya itu belum lagi yang terlibat dengan masalah-masalah kesihatan seperti macam hepatitis lah, apalah. Itu lagi lah. Sangat mencabar. Saya nak cakap kat sini betapa, nak tekankan kat sini betapa sukarnya nak mengekalkan kepulihan tu berbanding dengan kita yang tak pernah merasa tu. Percayalah, jangan cuba. Jangan cuba, dan juga kalau ada orang yang terdekat, orang yang tersayang, jangan tinggalkan dia orang seorangan. Sebab kalau yang tak pernah cuba pun rasa begitu susahnya, apatah lagi yang dia orang yang cuba nak keluar daripada belenggu ni, dia orang nak ke arah positif tapi tiada bantuan. Jadi kita kena bantu sama-sama. Jangan kita beri pandangan serong ataupun stigma orang kata kepada ni. Okay, soalan terakhir pada Fizzah kan, mungkin ada mesej pencegahan sendiri kan, apa yang paling rasa macam please lah tolong orang luar, please ikut benda ni kan, mungkin ada kata akhir daripada Fizzah. Okay, kata-kata terakhir kau boleh, ini bukan terakhir lah saya suka saya suka bila sebut pencegahan ni kan, memang mencegah ni tak pernah berakhir tu kan. So kepada ni lah yang kat luar sana, kalau siapa-siapa tentang ibu bapa, cikgu-cikgu ni, kita sebagai orang yang sedar, orang yang tahu, so kita kena kurangkan risiko-risiko yang berlaku, yang ada dalam komuniti kita tu. Kita kurangkan faktor-faktor risiko ni dalam komuniti supaya anak-anak atau orang-orang yang berisiko ni tak terjebak. So mana-mana kita nampak risiko tu kita kurangkan dan kita tingkatkan perlindungan dalam dia orang punya ni. So kita cubalah untuk tambah value added lah dalam komuniti tu, mainkan peranan masing-masing. Tak kisahlah awak cikgu ke apa, pegawai yang tidak ada ke, macam Syihan konsultan yang berjaya sekarang kan. So kita sama-sama sampaikan mesej ni. Kita mainkan peranan masing-masing supaya kita macam elakkan golongan-golongan yang berisiko ni. Tak kira semua, sebenarnya kita sendiri pun berisiko sebenarnya kan, terlibat ni. Stres sikit pun kita nak try kan. Kadang-kadang serabut stres kan, macam nak ambil lah, nak try lah kan. So tak payah, jangan cuba tu, jangan cuba. So kita tingkatkanlah perlindungan kita, tingkatkan kita punya kira macam isi kita punya diri dengan value-value yang baik supaya kita takkan mencuba. Gitu je. So saya nak cerita pun kan, memang ini berapi ni. Berapi kan? Berapi nak cerita ni, geram tau. Saya di awal-awal pekerjaan saya di Kuala Lumpur sampai tahun 2019 baru saya mula membuka EduSpace ni di Ipoh, Perak. Jadi saya masih teringat pesanan bapa saya bila dia kata, Syihan, bila kau di Kuala Lumpur nanti
pandai pilih kawan dan jangan pergi tempat-tempat yang mengundang. Contohnya nak pergi berhibur kan, dia bukanlah kata tak boleh berhibur, tapi di tempat berhibur tu lah orang nak tiba-tiba letak dalam air lah apa semua ke dan sebagainya. Itu orang kata mungkin dalam konsep kita sebut Islam sikit lah. Kalau nak kata zina tu jangan dekat, buat apatah lagi dekat pun dah ditegah kan. Jadi dekat tu pun jangan, sebab akhirnya bila dah ramai kawan-kawan di sana, pelbagai demografik, baru saya sedar sebenarnya dadah ni sangat within reach, sangat senang sebenarnya. Lebih-lebih lagi di Kuala Lumpur. Yang bezakan kita ialah ketebalan iman tu sendiri, kesedaran kita tu sebenarnya. Kalau nak pergi beli, orang boleh hantar dekat pintu rumah, no problem. Orang tak ada akan tanya. Jadi yang pentingnya, betul Fiza kata, yang pentingnya ialah pencegahan. Dan education. Kurangkan risiko anda tu. Kurangkan risiko, jangan pergi ke tempat-tempat yang bagus tu kan. Betul. Jangan jebakkan diri anda tu dalam risiko-risiko penagihan tu. Kalau nampak risiko tu, lari cepat-cepat kan. Betul. Pilih kawan kan. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Fizah kerana sudi meluangkan masa dengan EduSpace pada malam ini. Semoga bertambah mutu kerjayanya, semoga lebih sukses di jabatan ini. InsyaAllah kan, kita mengharapkan mesej-mesej yang kita positif yang kita sampaikan malam ni disebar luaskan. Mungkin ada ibu bapa dan para guru, sahabat-sahabat yang menonton tu, sekurangnya kita dapat satu perkara lagi kan, mengenai sisi satu lagi. Kita banyak bincangkan juga betapa sukarnya orang nak keluar daripada situasi ni kan. Kita kena support. Terima kasih Fizah sekali lagi, tapi minta tunggu sebentar sebab selalunya dekat hujung EduSpace punya MB Live kita ada sesi rahsia. Pada cikgu-cikgu semua, saya pasti ada antara penonton ialah cikgu. Mungkin cikgu-cikgu ada perasan saya post soalan teka-teki. Kita soalan teka-teki geletek otak. Jadi pada minggu ni teka-teki yang digemari ramai iaitu teka-teki mancis datang lagi dengan teka-teki yang terbaru. Jadi saya nak tunjukkan jawapan teka-teki mancis pada minggu ini ialah macam mana kita nak alihkan 2 batang mancis untuk keluarkan logo tu kan. Jadi asalnya yang sebelah kiri ni, macam mana kita nak keluarkan logo geletek otak ni keluar daripada mancis ni. Sebenarnya alih je lah, letak kat bawah kan senang macam tu. Ramailah orang komplain kata alah senang sangat minggu ni. Tak apa, tunggu minggu depan kita ada puzzle yang lain pula berbeza dengan teka-teki mancis, nampak senang kan. Selain daripada itu juga kita nak mewawarkan EduSpace minggu ni adalah minggu terakhir kita buat pertandingan teka image bawah mikroskop. Kita dah 3 minggu dah, kita dah ada 3 pemenang. Minggu ni bermula daripada hari Jumaat lepas sampailah hari Jumaat minggu depan 18 hari bulan. Sampai 18 hari bulan. Kita nak tunjukkan apa dia punya gambar pada minggu ni kan. Jadi mungkin yang awal-awal tu kita dah tengok duit kertas, kita dah tengok LED, kita dah tengok cap jari. Minggu ni apa pula gambarnya ni kan, kita besarkan sikit kan. Cuba teka. Kalau tu nak teka, boleh masuk ke Telegram EduSpace. Dalam tu ada link, hantarkan penyertaan anda tuan-tuan dan perempuan dan boleh menang voucher KFC yang bernilai RM20. Tak seronok tu kan, EduSpace belanja KFC. InsyaAllah kan. InsyaAllah minggu depan ada lagi MB Live yang manfaat. Kita dah lama-lama cerita pasal kerjaya atas darat ni, kita tiba-tiba nak cerita kerjaya di lautan pula dengan tetamu yang berbeza pula insya-Allah. Minggu depan ada lagi geletek otak dan juga kita akan pengumuman pemenangnya. Pemenang pada minggu ini. Tahniah pada pemenang pertandingan pusingan ketiga. Tahniah kepada Puan Surahatul Amanah binti Aminuddin. InsyaAllah kami akan menghubungi Puan dalam masa yang terdekat untuk kita menguruskan voucher KFC bernilai RM20 insya-Allah.
Sekian daripada itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton sampai habis kita punya sesi FB Live. Terima kasih juga kepada Fiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.